Malaysia mengamalkan pemerintahan demokrasi berparlimen dengan raja berperlembagaan seperti yang dinyatakan dalam Perkara 44 Perlembagaan Persekutuan. Sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan ini bermaksud Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong bertindak sebagai ketua negara. Perlembagaan negara telah digubal untuk menetapkan syarat-syarat dalam sistem ini. Salah satu syarat sistem demokrasi berparlimen Malaysia adalah pembahagian kuasa kepada 3 bahagian di dalam pemerintahan, iaitu perundangan, kehakiman dan pentadbiran atau eksekutif. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana sistem parlimen Malaysia berfungsi. Teruskan menonton. Sebelum pembentukan kerajaan Malaysia, penjajah British membenarkan pembentukan Majlis Mesyuarat Undang-Undang bagi Malaya, Singapura, Sabah dan Sarawak. Akan tetapi, ianya bukan mewakili badan tertinggi dalam mengubal undang-undang kerana tertakluk kepada kuasa pesuruhjaya tertinggi British. Menjelang kemerdekaan Malaysia, satu perlembagaan bagi tanah Melayu telah digubal oleh Badan Bebas, terdiri daripada pakar undang-undang beberapa buah negara Commonwealth dan diketuai oleh Lord Reid. Sistem demokrasi berparlimen yang berpandukan model Westminster dari Britain dianggap terbaik pada ketika itu untuk negara ini. Penyata Suruhanjaya Reid dikeluarkan pada 21 Februari 1957 setelah mengadakan sebanyak 118 rundingan bagi cadangan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang berasaskan kepada demokrasi berparlimen. Perlembagaan tersebut telah dikuatkuasakan pada 27 Ogos dan secara rasminya dilaksanakan apabila Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Struktur Parlimen Malaysia. Parlimen Malaysia terdiri daripada 3 komponen utama, iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Parlimen mempunyai kedudukan tertinggi dan merupakan badan yang mewakili rakyat untuk membuat undang-undang serta dasar. Mesyuarat pertama, penggal pertama, Parlimen pertama telah diadakan pada 11 September 1959 di Dewan Tunku Abdul Rahman, Jalan Ampang yang kini dikenali sebagai Pusat Pelancongan Malaysia atau MATIK. Parlimen bertugas untuk merangka, meminda dan memasukkan undang-undang yang dipanggil akta atau statut. Perlembagaan telah menentukan apa yang boleh dan tidak boleh digubal oleh Parlimen dan menetapkan prosedur untuk membuat undang-undang. Wakil yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya bagi kawasan Parlimen atau Dewan Undangan Negeri bertanggungjawab untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Setiap negara mempunyai kaedah dan sistem pemerintahan yang tersendiri seperti sistem demokrasi, sosialis, monarki dan banyak lagi. Istilah popular demokrasi ialah kerajaan rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Bagaimanakah kuasa kerajaan disemak oleh Parlimen? Ahli-ahli Dewan Rakyat boleh meminta Perdana Menteri atau Kabinet untuk menjelaskan sebarang perkara yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh kerajaan. Sekiranya Kabinet bertindak bertentangan dengan kehendak Dewan Rakyat boleh meluluskan usul tidak percaya kepada Perdana Menteri. Dalam keadaan demikian, Perdana Menteri serta Kabinetnya perlu meletakkan jawatan. Di sini, Dewan Rakyat yang merupakan ahli parlimen boleh memastikan kerajaan bertindak demi kepentingan rakyat dan tidak menyalahgunakan kuasanya. Bagaimanakah kuasa parlimen disemak? Parlimen mengubal undang-undang, tetapi mahkamah mempunyai kuasa untuk mentafsir undang-undang sekiranya terdapat ketidakpastian atau penjanggahan undang-undang. Mahkamah juga boleh memutuskan bahawa sesuatu undang-undang bertentangan dengan perlembagaan, oleh itu tidak perlu dipatuhi. Namun demikian, terdapat sesetengah perkara yang tidak boleh dipersoalkan oleh mahkamah seperti prosiding-prosiding parlimen. Secara amnya, ahli dewan menikmati imuniti daripada prosiding sivil dan jenayah terhadap perkara yang dibahaskan serta yang dibuat di dalam sesi parlimen. Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan dijadikan sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan kerajaan Malaysia. Ianya ialah dokumen rasmi yang terkandung segala peraturan dan prinsip sebagai panduan kerajaan untuk melaksanakan kuasanya dan mentadbir negara. Parti politik yang memerintah akan mengetahui hala tuju pentadbiran negara dan hal ini menjamin kerajaan menunaikan tanggungjawab kepada rakyat melalui peruntukan yang terkandung di dalamnya. Perlembagaan Malaysia yang diperkenalkan pada 16 September 1963 mengandungi 183 perkara. Perlembagaan ini mengandungi pelbagai peruntukan seperti senarai Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, institusi yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan Badan Kehakiman. Rukun negara telah diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Tujuan utama rukun negara dibentuk adalah membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip ketiga iaitu keluhuran perlembagaan yang menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan Malaysia. Perlembagaan adalah sumber perundangan yang tertinggi dan berfungsi untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara.
Keluhuran Perlembagaan Malaysia mengatasi Yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan Mahkamah. Ini bermakna semua jenis undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia adalah tidak sah. Pindaan Perlembagaan. Sejak tahun 1957, Perlembagaan Malaysia telah dipinda beberapa kali. Pindaan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat, menjaga keselamatan negara dan melicinkan urusan pentadbiran negara selari dengan arus masa. Perlembagaan juga telah dipinda bagi melarang perkara sensitif dipersoalkan secara terbuka. Antara perkara sensitif dalam perlembagaan yang tidak boleh dipersoalkan termasuklah pemerintahan beraja, agama Islam, kedudukan bahasa Melayu dan hak istimewa orang Melayu. Parlimen telah meluluskan pindaan Akta Hasutan 1970 yang menghadkan seseorang individu daripada bercakap sewenang-wenangnya sehingga menyentuh perkara yang sensitif yang boleh menimbulkan perbalahan antara kaum di negara ini. Antara pindaan besar yang telah dibuat juga ialah pada tahun 1993, iaitu pemansuhan imuniti atau kekebalan bagi Yang di-Pertuan Agong dan Raja yang memerintah negeri daripada kesalahan jenayah. Kerajaan telah menubuhkan Mahkamah Khas Raja-Raja di mana semua masalah atau tuduhan terhadap Sultan atau Raja boleh dikemukakan. Namun mengikut Perlembagaan Perkara 183, kebenaran dari Peguam Negara diperlukan untuk meneruskan pendakwaan tersebut. Badan Perundangan. Perundangan merujuk pada undang-undang yang digubal oleh Badan Perundangan yang dipertanggungjawabkan oleh Perlembagaan. Fungsi Parlimen ialah menjadi badan perundangan untuk mengubal undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Akta adalah rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara serta disetujui Yang di-Pertuan Agong. Undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dikenali sebagai Akta, manakala undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri disebut Enactment, kecuali di Sabah dan Sarawak yang dipanggil Ordinance. Badan Pelaksana. Jemaah Menteri atau Kabinet merupakan badan pelaksana dasar-dasar kerajaan. Kabinet merupakan pembuat dasar tertinggi negara. Tugas Jemaah Menteri atau Kabinet adalah mengubah dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara. Perdana Menteri merupakan Ketua Jemaah Menteri. Biasanya, Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri juga mengetuai sesebuah atau beberapa kementerian. Setiap kementerian bertanggungjawab mengubah dasar-dasar kerajaan, merancang serta menyelaras program pembangunan ekonomi dan sosial negara. Perkhidmatan awam di Malaysia diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara yang bertanggungjawab mengawasi perjalanan kementerian dan jabatan kerajaan. Badan Kehakiman. Badan Kehakiman mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil dan jenayah. Badan Kehakiman boleh menentukan kesahihan undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan dan pihak badan pelaksana. Sistem mahkamah telah diwujudkan oleh Perlembagaan Malaysia untuk melaksanakan tugas kehakiman di negara ini. Sistem mahkamah di Malaysia disusun mengikut hierarki piramid. Melalui sistem ini, individu atau kumpulan yang tidak berpuas hati dengan keputusan perjalanan mahkamah boleh membuat rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi. Kesimpulannya, Malaysia adalah sebuah negara yang berdaulat dan mempunyai perlembagaannya yang tersendiri. Perlembagaan persekutuan yang dijunjung oleh rakyat Malaysia merupakan faktor keharmonian dan keselamatan yang dikecapi hingga kini. Tugas yang paling penting melalui fungsi Parlimen telah diamanahkan kepada wakil rakyat ialah dapat menjaga negara dengan baik tanpa meletakkan kepentingan individu, terutamanya dalam waktu krisis hari ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.